Okey, semua dah bersedia? Kita akan mulakan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang Dewan yang dihormati. Selamat kita bertemu di arena perbahasan bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri Johor 2022 edisi dalam talian peringkat awal. Perbahasan pada pagi ini adalah pertemuan antara daerah Kota Tinggi dan daerah Batu Pahat. Sebelum memulakan perbahasan, elok rasanya saya memperkenalkan ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Bagi pihak kerajaan dari daerah Kota Tinggi, pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Akil Arif bin Muhammad Azli, Yang Berhormat Nur Nabilah Najihah binti Muhammad Ramli selaku Menteri Kedua, Yang Berhormat Iris Batrisya Najihah binti Muhammad Ramli, Menteri Kedua, Yang Berhormat Siti Nur Shaliza binti Arifin, Menteri Keempat, Yang Berhormat Raja Hairul Iman bin Raja Muhammad Haril, Menteri Kelima. Dan bagi pihak pembangkang dari daerah Batu Pahat diwakili oleh Yang Berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Puteri Nur Dalila Safiah, Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Amira Ibrah binti Azhar, Pembangkang Ketiga, Yang Berhormat Wan Khalisha Humaira binti Wan Azlan, Pembangkang Keempat, dan Yang Berhormat Nuraisyah Hazikah binti Muhammad Fasha, Pembangkang Kelima. Ahli Dewan yang dihormati sekalian, seterusnya diperkenalkan para hakim yang mengadili perbahasan pada pagi ini. Mereka adalah terdiri daripada Encik Azman bin Ngah atau Sulong dari Pagoh selaku Ketua Hakim, Encik Muhammad Habibullah bin Safri dari daerah Pasir Gudang, Puan Nur Zamzarina binti Mahali dari daerah Pontian. Ahli yang berhormat sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan semula kepada ahli-ahli yang berhormat tentang peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Pertama, masa yang diperuntukkan untuk setiap ahli yang berhormat berucap ialah 7 minit. Loceng akan dibunyikan sekali selepas berakhirnya minit yang kedua. Dan ini juga menandakan masa untuk izin laluan. Diingatkan bahawa masa untuk izin laluan ialah 15 saat. Seterusnya, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-6, menandakan tidak ada lagi ruang untuk izin laluan. Kemudian, loceng akan dibunyikan 2 kali pada akhir minit ke-7, menandakan masa untuk berucap telah tamat. Kedua, masa persediaan 3 minit akan diberikan sebelum kedua-dua belah pihak membuat ucapan penggulungan. Ketiga, masa yang diperuntukkan bagi ucapan penggulungan ialah 4 minit. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit ketiga dan 2 kali pada akhir minit keempat, menandakan masa penggulungan telah tamat. Diingatkan bahawa tidak ada izin laluan semasa ucapan penggulungan. Keempat, masa kecederaan iaitu masa tambahan sebanyak 3 minit akan diberikan sekiranya berlaku sebarang gangguan teknikal semasa pertandingan dijalankan. Kelima, semasa seseorang pembahas sedang berucap, pihak lawan dibenarkan memohon membuat izin laluan dalam bentuk soalan, kenyataan, fakta atau ayat-ayat yang berkaitan dengan isi yang sedang diutarakan oleh pembahas. Isyarat hormat seperti mengangkat tangan atau berdiri tegak hendaklah dilakukan semasa memohon izin laluan. Izin laluan tidak boleh digunakan untuk mengganggu pihak lawan. Markah akan dipotong jika melanggar etika ini. Keenam, pembahagian markah adalah berdasarkan kepada 4 perkara iaitu isi 30 markah, strategi 30 markah, gaya 20 markah dan bahasa
20 markah. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan ahli yang berhormat agar mematuhi semua peraturan, etika dan kesopanan Dewan Yang Mulia ini ketika berucap. Janganlah membangkitkan isu-isu yang sensitif atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ketika membahaskan sesuatu isu. Berbahaslah secara rasional. Diharap Yang Berhormat Ahli Dewan akur dan patuh kepada peraturan yang baru disebutkan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, usul dan isu akan dibahaskan pada pagi ini ialah Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Adalah diharapkan agar ahli yang berhormat akan menumpukan hujah-hujah dan bidasan kepada isu tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, tirai perbahasan pada pagi ini akan dimulakan. Sebagai permulaan, dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Akil Arif bin Muhammad Azli untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan hujah dan membahaskan isu tersebut. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua, bergerak selaku Perdana Menteri, izinkan saya untuk menggagaskan sebuah usul Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Maka Tuan Yang Dipertua, bergerak selaku yang pertama, saya akan jelaskan kepada seisi Dewan pentarifan usul kita pada hari ini. Saya mulakan dengan apakah itu Sekolahku Selamat? Tuan Yang Dipertua, menurut surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 14 Jun 2002 melalui surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4 2002. Program Sekolah Selamat bermatlamat untuk mewujudkan persekitaran sekolah agar warga sesebuah sekolah itu merasa selamat untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan kegiatan kokurikulum tanpa gangguan dari mana-mana pihak, sama ada dari luar maupun dari dalam. Manakala tanggungjawab bersama bermaksud kewajipan yang perlu dipikul oleh semua pihak. Aspirasi sekolah selamat menjadikan sekolah sebagai tempat di mana perbezaan budaya dan nilai setiap individu atau kumpulan dihargai oleh semua pihak. Di samping amalan menjaga keselamatan dijadikan budaya dalam kehidupan seharian. Secara konseptualnya, kami di pihak kerajaan menyatakan bahawa dalam melahirkan satu suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif, selesa dan bebas dari persekitaran yang menggugat warga sekolah. Semua pihak perlu memikul komitmen atau memainkan peranan masing-masing. Tuan Yang Dipertua, selaku pihak kerajaan, kami berpendirian bahawa Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama atas 3 indikator utama. Pertama, disiplin murid. Kedua, sesi pembelajaran murid. Ketiga, infrastruktur dan kemudahan di sekolah. Maka bergerak selaku Perdana Menteri, saya akan bawakan kepada seisi Dewan satu hujah daripada pihak kerajaan. Bangkit yang kedua nanti akan membidas hujah lemah daripada pihak pembangkang serta membawa 2 lagi hujah kami di premis kerajaan. Yang berhormat, sila duduk dulu Yang Berhormat. Serta bangkit yang ketiga nanti akan membidas segala hujah rapuh mereka di pihak pembangkang. Tuan Yang Dipertua dan seisi Dewan yang saya muliakan, dalam ketiga-tiga penghujahan ini Tuan Yang Dipertua, terdapat kerjasama dan tugas yang digalas oleh pelbagai pihak seperti PIBG, pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti. Akhirnya Tuan Yang Dipertua menunjukkan bahawa Sekolahku Selamat ialah tanggungjawab bersama. Sebelum beralih kepada sesi penghujahan saya,
Dua beban bukti harus dijawab oleh delegasi pembangkang, Tuan Yang di-Pertua. Pertama, mereka perlu buktikan bahawa pelaksanaan sekolah selama ini hanya melibatkan satu pihak sahaja dalam menjayakannya. Kedua, menafikan sekolah selama ini hanya dipertanggungjawabkan ke atas pihak sekolah semata-mata. Baiklah, terus ke sesi penghujahan saya di bawah kata kunci, disiplin murid diperkasa, sekolah selamat dan sejahtera. Dalam sesi penghujahan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya akan jelaskan bagaimana wujudnya bekerjasama pelbagai pihak dalam memastikan disiplin murid dapat ditambah baik. Seterusnya, mengurangkan masalah seperti buli, pergaduhan dan vandalisme yang boleh menggugat keselamatan murid yang lain. Mengambil petikan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2019, satu daripada 6 remaja merupakan mangsa kes buli di sekolah dan kitaran masalah buli ini terus menjadi satu permasalahan utama di sekolah. Justru, menurut Profesor Datin Mariani Muhammad Nur, pakar psikologi Universiti Segi, dalam akhbar Kusmo yang diterbitkan pada 13 Disember 2019, ibu bapa perlu membantu pihak sekolah dengan menjadi contoh dan tauladan yang baik di rumah supaya anak-anak tidak memberontak dan menjadi individu yang melepaskan kemarahan terhadap orang lain. Manakala kata beliau lagi, pihak sekolah pula bertanggungjawab dalam memastikan disiplin murid sentiasa dipantau dan bertindak tegas dalam menjaga keselamatan emosi murid daripada menjadi mangsa buli. Yang berhormat, sila duduk dulu yang berhormat. Maka Tuan Yang di-Pertua, Sekolahku Selamat memang menjadi satu tanggungjawab bersama dalam memastikan murid dapat sentiasa mengamalkan nilai baik dan disiplin terbaik sepanjang berada di sekolah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan juga ada menegaskan pihak PDRM akan meningkatkan lagi penglibatan pegawai perhubungan sekolah untuk memastikan saluran maklumat berkaitan kes buli, pencurian, penglibatan pelajar dengan kongsi gelap dapat disampaikan oleh pihak sekolah kepada pihak polis. Ini sangat penting bagi menjamin keselamatan pelajar, tidak kiralah di dalam maupun di luar sekolah. Justru Tuan Yang di-Pertua, isu disiplin yang boleh membawa kepada masalah keselamatan murid perlu digalas oleh pelbagai pihak, termasuklah pihak berkuasa. Tuan Yang di-Pertua, saya tegaskan hujah pertama ini berlandaskan pendirian kami selaku pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, selaku pihak kerajaan, kami berpendirian bahawa usul Sekolahku Selamat tanggungjawab bersama melihat kepada peranan penting pelbagai pihak dalam menjayakan disiplin murid, sesi pembelajaran dan infrastruktur yang selamat. Sekian, mohon usul diterima. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah-hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi keluarga Malaysia. Memegang mandat sebagai Ketua Pembangkang, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, menganalisis dan mengulas kes meja pembangkang. Kedua, memangkan asas bangkangan di meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah perdana. Terus ke gerak kerja pertama, kami di meja pembangkang tidak ada masalah untuk menerima definisi literal yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi.
Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu dinilai dari segi konseptual perdebatan. Pertama, Perdana Menteri sebentar tadi tidak pernah menerangkan kepada kita apakah kayu ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kejayaan program sekolah selamat. Adakah kejayaan program sekolah selamat pada hari ini dinilai cukup dengan hanya melihatkan satu tindakan yang dilakukan oleh pelbagai pihak, atau dinilai daripada jumlah kempen keselamatan yang dijalankan, atau dinilai daripada kes salah laku disiplin yang berkurangan dalam kalangan murid? Seharusnya mereka meletakkan kayu ukur supaya kita lebih jelas tentang titik pertikaian dan hala tuju perdebatan. Kedua, mereka tidak pernah meletakkan skop perbincangan untuk frasa tanggungjawab bersama. Siapakah yang mereka ingin bawa masuk dalam Dewan Perdebatan? Tahukah anda, menurut Fong Peng Chiu dalam bukunya yang bertajuk Budaya, Bahasa dan Sastra dalam Masyarakat Malaysia menakrifkan tanggungjawab bersama sebagai usaha dan tindakan secara kolektif yang dilakukan oleh pelbagai kumpulan masyarakat seperti pihak pentadbir negara, pihak berkuasa tempatan, agensi-agensi awam dan swasta, pihak komuniti setempat dan institusi keluarga dalam menyelesaikan sesuatu perkara dan isu yang berlaku. Maka, mereka tidak boleh hanya membincangkan usaha sama sekolah dengan ibu bapa semata-mata dalam melaksanakan sekolah selamat. Kami di meja pembangkang pula pada hari ini percaya bahawa sekolah selamat bukan tanggungjawab bersama melihatkan kepada kelemahan-kelemahan pelaksanaan sekolah selamat di sekolah. Kelemahan pertama, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa. Kelemahan kedua, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan. Kelemahan ketiga, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta. Saya selaku yang pertama akan menceritakan kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa. Bangkit timbalan saya pula akan membidas dan membentangkan dua lagi hujah, iaitu kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan dan kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta. Yang ketiga pula akan bangun meranapkan hujah meja kerajaan. Manakala menteri keempat dan kelima pula akan mengukuhkan lagi permuafakatan di meja pembangkang. Sebelum saya teruskan, mana-mana izin laluan silakan. Tiada? Terima kasih. Saya teruskan. Tuan yang dipertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah pertama di meja pembangkang. Saya akan ceritakan kepada anda bagaimana wujud kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa sehingga menggagalkan matlamat dan aspirasi sekolah selamat. Dalam polisi pertama, sekolah selamat telah menggariskan tentang peranan ibu bapa dalam memikul tanggungjawab urusan pergi dan balik murid ke sekolah. Ibu bapa seharusnya sentiasa mengingatkan anak-anak tentang pentingnya menjaga keselamatan diri ketika pergi dan balik sekolah. Namun, apa yang berlaku? Menurut kajian jenayah remaja PDRM pada tahun 2018 sehingga tahun 2021, hampir lebih daripada 86% ibu bapa sendiri yang membenarkan anak-anak menunggang motosikal tanpa lesen memandu yang sah. Malah daripada 86% ini berlaku lebih daripada 5,600 kemalangan kematian dalam kalangan remaja 12 sehingga 17 tahun. Lebih menakutkan, daripada 5,600 kes ini, hampir 2,300 kes yang dilaporkan menyalahkan pihak sekolah kerana tidak memberi kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Sudahlah ibu bapa membenarkan secara haram murid membawa motosikal tanpa lesen. Sudah berlaku kemalangan, guru-guru di sekolah pula disalahkan. Adakah ini menunjukkan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Tahukah anda juga dalam polisi pertama sekolah selamat telah menyatakan ibu bapa seharusnya bekerjasama dengan pihak sekolah dalam melaksanakan program keselamatan jalan raya. Namun, tahukah anda dalam laporan tinjauan pelaksanaan program pendidikan keselamatan jalan raya PKJR oleh KPM pada tahun 2019 dan 2020 mendapati bahawa hanya 25% sekolah di Malaysia yang menyatakan wujud hubungan kerjasama ini. Seperti ibu bapa bersama-sama menjaga lalu lintas ketika murid datang dan balik sekolah. Ada lagi 75% sekolah di Malaysia yang masih mengharapkan guru semata-mata untuk menjaga lalu lintas.
menjaga murid turun naik van dan bas sekolah, membantu murid memberangi jalan atau sungai dan banyak lagi. Silakan Yang Berhormat. Saya teruskan, lebih menakutkan ibu bapa sendiri yang menyumbang kepada ancaman kerana menurut laporan tata tertib lalu lintas oleh JPJ, terdapat lebih 85% kes kemalangan yang berlaku di hadapan dan kawasan sekitar sekolah adalah disebabkan oleh ibu bapa sendiri. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Sudahlah ibu bapa tidak mahu terlibat dalam program keselamatan jalan raya di sekolah, malah memberi sumbangan kepada ancaman kemalangan di kawasan sekolah. Adakah ini menunjukkan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Secara kesimpulannya, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana wujud kelebihan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa sekaligus membuktikan benarlah sekolahku selamat bukan tanggungjawab bersama. Sekian, mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat atas hujah-hujah tadi. Sidang Dewan yang dihormati, gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Nur Nabilah Najihah binti Muhammad Ramli, Menteri Kedua Kerajaan untuk menyampaikan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya ahli-ahli berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini, saya menyokong penuh gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri. Sekolahku selamat, tanggungjawab bersama atas 3 indikator utama. Yang pertama, disiplin murid. Kedua, sesi pembelajaran murid. Ketiga, infrastruktur dan kemudahan di sekolah. Tuan Yang Dipertua, mari kita sama-sama analisis apakah sebenarnya masalah utama mereka di meja pembangkang. Pertama, mereka langsung tidak menjawab beban bukti yang telah dikemukakan Perdana Menteri. Kedua, kes mereka gagal membuktikan pihak lain selain daripada sekolah tidak mempunyai tanggungjawab dalam melahirkan sekolah selamat. Ketiga, asas bangkangan mereka juga sangat lemah dan tidak menjawab tuntutan usul pendebatan. Keempat, mereka juga tidak bersemuka kes dengan kerajaan. Tuan Yang Dipertua, sebentar tadi Ketua Pembangkang ada menyampaikan satu hujah. Untuk membidas hujah ini, suka saya untuk menceritakan 2 L yang merangkumkan hujah Ketua Pembangkang. L yang pertama adalah lari selamat dan L yang kedua, logik yang rendah. Jika kita amati baik-baik, hujah yang dibawa oleh Perdana Menteri itu tadi adalah bersifat retorik semata-mata. Ibarat menembak peluru kabur, fakta yang diberi oleh Perdana Menteri juga sangat lemah dan tidak wajar diterima Dewan. Hubungan dengan ibu bapa melalui PIBG sentiasa dijaga rapi. Baiklah, terus kepada sesi penghujaan saya di bawah kata kunci, sesi pembelajaran murid yang selesa dan selamat tanggungjawab bersama. Dalam sesi penghujaan ini, Tuan Yang Dipertua, saya akan jelaskan bagaimana pertama, sesi pembelajaran murid yang selesa juga merupakan elemen dalam sekolah selamat. Manakala yang kedua, dalam mendapatkan kondisi kelas yang selesa dan selamat, ini menjadi tanggungjawab pelbagai pihak bagi merealisasikan. Memetik kata-kata Guru Besar Sekolah Tengku Azizah Kuantan, pembelajaran bersemuka yang selesa di dalam kelas memerlukan usaha guru menyediakan kemudahan yang cukup, persekitaran dan menarik minat murid dan kaedah pengajaran yang terbaik. Dalam usaha ini, persatuan ibu bapa dan guru memainkan peranan yang penting dalam membantu guru menyediakan sumber tenaga dan kewangan untuk memastikan kelas tersebut selesa dan selamat untuk diduduki. Selain itu, Tuan Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua, ibu bapa dan guru sekolah tersebut, Abdul Razak Ahmad juga bersetuju pihak PIBG bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan membantu guru membangunkan kelas yang selesa dan selamat. Antara tanggungjawab yang perlu mereka pikul adalah menyediakan bantuan kewangan khususnya dan
mengambil kepakaran pihak luar dalam membaiki pulih sistem pengudaraan, kerusi meja maupun hiasan kelas. Presiden iGuru, Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, Muhammad Azizi Hassan juga ada mengeluarkan kenyataan tugas guru dalam menyediakan sesi pembelajaran dan kemudacaraan sangatlah besar. Justru ibu bapa juga boleh mengambil tanggungjawab untuk membantu memberikan sumbangan berbentuk bahan pembelajaran murid, bahan bacaan di dalam kelas maupun keperluan-keperluan lain di dalam kelas. Katanya lagi, ini secara tidak langsung meringankan beban guru dalam berbelanjaan keperluan bahan pengajaran serta mentanggungjawab kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan ibu bapa. Maka Tuan Yang di-Pertua, sekolahku selamat dalam era kata pembelajaran yang kondisi memerlukan tanggungjawab bersama pelbagai pihak. Sekiranya ia menjalankan oleh satu pihak sahaja, pasti akan ada banyak kekangan dan kekurangan dalam menyediakan kelas yang selesa serta selamat untuk pembelajaran murid. Maka Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya tegaskan bahawa sekolahku selamat tanggungjawab bersama. Baiklah, terus kepada sesi penghujaan saya di bawah kata kunci, infrastruktur terjaga, sekolah selamat dan sejahtera. Hadirin, bak kata orang lama, guru tak berbunyi, malam tak berbau. Sekolah selamat memerlukan tanggungjawab pelbagai pihak dalam memastikan setiap kemudahan di sekolah diselenggarakan dan dipastikan dalam keadaan selamat dan terbaik. Justru Tuan Yang di-Pertua, dalam penghujaan ini saya akan tunjukkan bagaimana dengan adanya tanggungjawab yang dimainkan oleh pelbagai pihak dalam dapat memastikan setiap infrastruktur di sekolah selamat untuk digunakan. Dalam fakta kes ini, Tuan Yang di-Pertua, kalau pihak sekolah sahaja dipertanggungjawabkan jawab, pasti mereka tidak memiliki autoriti, kewangan dan kepakaran yang mencukupi. Tetapi dengan adanya pihak lain seperti JKR dan KPM menjalankan tanggungjawab mereka, hal ini dapat diselesaikan dengan baik. Malah, pelajar akan mendapat kemudahan yang lebih selamat di sekolah. Hadirin, menurut Pengetua Cemerlang Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Nur Hayati Yusof, Pembabitan Ibu Bapa, PIBG dalam pembinaan Dewan Tambahan dan ruang membaca di sekolah tersebut telah membantu menyediakan tempat yang selesa untuk pelajar asrama mengulang kaji pembelajaran di luar masa pembelajaran. Tanggungjawab dalam membina tersebut digalas bersama, bukan sahaja daripada sudut wang ringgit, malahan ada ibu bapa yang mempunyai kepakaran pertukangan juga menunaikan tanggungjawab dalam memastikan pelajar asrama penuh dapat memiliki kemudahan Dewan Ruang Membaca Tambahan tersebut. Keadaan ini, Tuan Yang di-Pertua, menunjuk setiap infrastruktur yang selesa dalam membawa kepada sekolah selamat diperlu diterjemahkan melalui tanggungjawab bersama yang dimainkan pelbagai pihak. Tuan Yang di-Pertua, justru Tuan Yang di-Pertua sudah terang lagi berseluruh. Kami cukup yakin dan percaya bahawa sekolahku selamat adalah tanggungjawab bersama. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Puteri Nur Dalilah Sufiah, pihak pembangkang kedua untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi keluarga Malaysia. Memegang mandat sebagai Timbalan Ketua Pembangkang, saya tetap tegas dengan pendirian kami bahawa sekolah selamat
bukan tanggungjawab bersama melihatkan kepada kelemahan-kelemahan pelaksanaan sekolah selamat di sekolah. Kelemahan pertama, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa. Kelemahan kedua, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan. Kelemahan ketiga, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta. Ada 3 gerak kerja yang akan saya lakukan hari ini. Pertama, menegaskan asas bangkangan di meja pembangkang. Kedua, menganalisis dan membidas meja kerajaan. Ketiga, membentangkan hujah kedua dan ketiga. Terus ke gerak kerja yang kedua, izinkan saya membidas. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan matlamat sekolah selamat adalah untuk mewujudkan persekitaran agar warga sekolah selamat menjalankan aktiviti PDPC dan kokurikulum tanpa gangguan. Tetapi penghujahan mereka tidak pernah membuktikan perkara ini. Dalam hujah tentang isu buli, bagaimana ibu bapa dan sekolah bekerjasama mengatasi isu ini? Mereka tidak pernah ceritakan. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri pula mengatakan kami tidak bersemuka kes. Meja kerajaan tunjukkan ada hubungan kerjasama sekolah dengan pihak luar. Kami pula tunjukkan tidak ada hubungan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar. Inilah keadaan bertembung kes. Sebelum saya teruskan, mana-mana izin laluan? Tiada, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja pembangkang. Saya akan ceritakan kepada anda bagaimana wujud kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan sehingga menggagalkan matlamat dan aspirasi sekolah selamat. Dalam proses pelaporan dan pembetulan salah laku disiplin murid sekolah selamat, pihak berkuasa tempatan seperti pegawai perhubungan sekolah yang ditempatkan di setiap sekolah seharusnya membuat tinjauan salah laku disiplin murid dan membantu pencegahan jenayah di sekolah. Namun, apa yang berlaku? Dalam kes buli di Maktab Rendah Sains Semarang MRSM Sultan Azali Shah Kuala Kangsar yang melibatkan 10 orang murid yang membuli rakannya, pegawai perhubungan sekolah telah mengaku tidak membuat rondaan kerana perkara tersebut berlaku sewaktu cuti semester sekolah. Pihak sekolah telah melaporkan bahawa walaupun dalam cuti semester masih terdapat ramai lagi yang tinggal di asrama. Namun, sikap sambil lewa dan mengambil ringan tugas meronda isu buli ini berlaku. Silakan Berhormat. Setuju atau tidak? PIBG adalah nadi utama penggerak aktiviti sekolah. Tidak Yang Berhormat, kerana ibu bapa lebih banyak menyumbangkan kepada kes-kes kemalangan yang berlaku dalam kawasan sekolah. Saya teruskan. Lebih menakutkan, sektor pembangunan murid Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan berlaku peningkatan kes buli sekolah setiap tahun dan aduan telah dihantar ke bahagian siasatan jenayah PDRM. Namun, masih tidak berjaya bagi mengurangkan kes-kes buli dan jenayah di sekolah. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Sudahlah tidak memberikan komitmen yang tinggi dalam membanteras kes buli dan jenayah di sekolah. Malah, tindakan yang diambil hanya sekadar untuk merawat ketika adanya masalah dan bukan mencegah. Akhirnya, guru yang perlu bertanggungjawab menjawab kes-kes buli dan jenayah di sekolah. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita bergerak ke hujah ketiga di meja pembangkang. Kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta. Dalam polisi ketiga sekolah selamat, agensi kerajaan dan swasta seharusnya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menyediakan persekitaran sekolah yang selamat. Antara contoh yang boleh diberikan adalah seperti penyediaan laluan keselamatan di kawasan lalu lintas sekolah, penyediaan kelengkapan alat pemadam api dan penyediaan kamera litar tertutup. Namun, apa yang berlaku? Dalam kajian struktur ruang fizikal sekolah oleh Universiti Malaysia Sabah UMS mendapati hanya 35% sekolah di Malaysia yang menerima sumbangan pemasangan kamera litar tertutup sebagai salah satu prasarana fizikal. Meskipun hal ini menjadi tuntutan utama dalam program sekolah selamat. Kamera litar tertutup ini penting bagi mengawasi tindak laku murid di sekolah dan mengawal kawasan sekitar sekolah. Ketiadaan kamera litar tertutup telah mengundang pelbagai kes yang mengejutkan di sekolah.
Buktinya, pada 11 Mei 2022, seorang murid dari Sekolah Agama Taman Saintek Pasir Gudang telah diculik oleh seorang lelaki OKU. Pada 21 November 2021, di Petaling Jaya pula, seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun telah diculik. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam, kedua-dua kes ini dan lebih daripada 450 kes penculikan yang berlaku di kawasan sekolah adalah kerana kelemahan pengawasan pihak sekolah yang tidak mempunyai kamera data tertutup. Lebih menakutkan daripada ratusan kes penculikan ini menyalahkan pihak sekolah kerana tidak memberi kesedaran tentang keselamatan penjagaan diri. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Sudahlah agensi kerajaan dan swasta tidak menyumbang dan memberi sumbangan untuk memasang kamera tertutup. Pegawai perhubungan sekolah pula tidak memberi penekanan dalam membuat rondaan. Ibu bapa pula menyerahkan tanggungjawab keselamatan anak-anak mereka sepenuhnya kepada guru. Akhirnya, guru-guru di sekolah disalahkan. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Tuntasnya, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana wujud kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan dan swasta sekaligus membuktikan benarlah sekolahku selamat bukan tanggungjawab bersama. Mohon usul ditolak Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Hadirin sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada pagi ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya. Untuk meneruskan perbahasan tentang isu kita pada pagi ini, saya mempersilakan yang berhormat Iris Batrisha binti Azharar, Menteri Ketiga Pihak Kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan yang berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini, saya menyokong penuh gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Tuan Yang Dipertua, saya akan melakukan dua gerak kerja utama. Pertama, membidas setiap hujah pihak pembangkang dan kedua, melakukan penegasan hujah kami di pihak kerajaan. Justeru, mari kita sama-sama analisis masalah di meja pembangkang. Masalah yang pertama, mereka langsung tidak menjawab beban bukti yang telah dikemukakan pihak Perdana Menteri. Masalah kedua, kes mereka di meja pembangkang juga tidak bersemuka dengan kes kami di perwakilan kerajaan. Masalah ketiga, asas bangkangan mereka juga sangat lemah dan tidak menjawab tuntutan usul perdebatan. Masalah keempat, hujah mereka bersifat pukul rata. Baiklah Tuan Dipertua, kita mulakan sesi bidasan terhadap pembangkang kedua. Menerusi hujah ketiga, mereka berdasarkan kata kunci, hubungan penguat kuasa tempatan. Telah diceritakan oleh sahabat saya bahawa wujud hubungan yang kukuh antara PDRM dan pihak sekolah. PDRM sering hadir dan ronda. Selesai hujah ketiga, kita beralih kepada hujah kedua. Pembangkang kedua berdasarkan kata kunci hubungan agensi kerajaan dan swasta. Tuan-tuan, nampaknya pihak pembangkang tidak sayang agensi kerajaan. Banyak sumbangan luar telah diberikan. Pelbagai badan luar membantu sekolah. Tuan Yang Dipertua, dalam hujah ini mereka kemukakan hubungan kerjasama ibu bapa. Sedar ataupun tidak, mereka telah bersetuju dengan hujah kami tentang peranan penting ibu bapa membantu sekolah. Setelah ketiga-tiga hujah pembangkang saya bidas, maka saya perkukuhkan pula penegasan hujah pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, hujah pertama kami berdasarkan kata kunci, disiplin murid diperkasa, sekolah selamat dan sejahtera. Dalam sesi perhujahan itu, Perdana Menteri telah jelaskan bagaimana wujudnya kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan disiplin murid dapat ditambah baik.
Seterusnya, mengurangkan masalah seperti buli, pergaduhan dan vandalism yang boleh mengugat keselamatan murid yang lain. Hujah kedua, kerajaan dikata kunci, sesi pembelajaran murid yang selesa dan selamat tanggungjawab bersama. Dalam sesi perhujahan ini, Tuan Yang di-Pertua, Timbalan Perdana Menteri telah jelaskan bagaimana pertama, sesi pembelajaran murid yang selesa juga merupakan elemen dalam sekolah selamat. Manakala yang kedua, dalam mendapatkan kondisi kelas yang selesa dan selamat. Ini menjadi tanggungjawab pelbagai pihak bagi merealisasikannya. Hujah ketiga kami pula adalah berdasarkan kata kunci. Infrastruktur terjaga, sekolah selamat dan sejahtera. Hadirin, bak kata orang lama, duduk dulu yang berhormat, sila dengar baik-baik. Infrastruktur terjaga, sekolah selamat dan sejahtera. Hadirin, bak kata orang lama, guruh tak berbunyi, malang tak berbau. Sekolah selamat memerlukan tanggungjawab pelbagai pihak dalam memastikan setiap kemudahan di sekolah diselenggara dan dipastikan dalam keadaan selamat dan terbaik. Justeru, Tuan Yang di-Pertua, dalam perhujahan ini, Timbalan Perdana Menteri telah tunjukkan bagaimana dengan adanya tanggungjawab yang dimainkan oleh pelbagai pihak akan dapat memastikan setiap infrastruktur di sekolah selamat untuk digunakan. Jadi saya pohon agar pihak pembangkang terus lawan dan bersemuka dengan kami. Jangan jadi umpama peribahasa anjing yang menyalak bukit dengan memberikan hujah palsu dan tidak bersemuka dengan kami di meja kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus mencadang. Sekian, mohon usul diterima. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat, sidang Dewan Ahli Dewan yang dimuliakan. Perbahasan isu diteruskan lagi dengan mempersilakan pihak pembangkang ketiga tampil mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat Amirah Ibrah binti Azhar.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Menteri ketiga di meja pembangkang, saya tak yakin dan percaya untuk menolak usul perdebatan hari ini iaitu Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Mari bersama-sama saya untuk meranapkan kes mereka di meja kerajaan. Pertama, kita akan menganalisis konsep dan pembawaan kes di meja kerajaan. Kedua, kita akan mengulas setiap hujah perwakilan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Dewan hari ini. Terus ke gerak kerja pertama, pidasan konsep. Pertama, mereka sengaja melambat-lambatkan usaha yang dijalankan dalam program Sekolah Selamat tanpa menceritakan perjalanan hujah dan kesan akhir bagaimana pada akhirnya program ini memberi manfaat kepada murid, guru, kaki tangan sekolah, ibu bapa, komuniti setempat dan badan-badan kerajaan serta bukan kerajaan. Mereka hanya bersifat simplistik apabila bercerita, kita sudah ada kempen keselamatan jalan raya yang dijalankan dengan kerjasama ibu bapa. Maka inilah Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Ini bukan perhujahan yang baik dan tidak kritis. Sebaiknya mereka ceritakan apakah masalah yang berlaku oleh sekolah sehingga hadirnya program Sekolah Selamat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka perlu buktikan berapa ramai murid yang mendapat manfaat program Sekolah Selamat, berapa ramai ibu bapa dan komuniti yang terlibat bersama dalam menjayakan Sekolah Selamat, apa pula sumbangan agensi-agensi kerajaan yang lain dan swasta dalam Sekolah Selamat. Mereka hanya melambat-lambatkan usaha-usaha yang dijalankan dalam program Sekolah Selamat tanpa membuktikan kesan akhir sama ada memberikan impak positif atau tidak kepada murid, warga sekolah dan komuniti setempat. Inilah kegagalan utama meja kerajaan hari ini. Kedua, mereka tidak pernah meletakkan skop yang terperinci untuk frasa tanggungjawab bersama. Perdebatan pada hari ini tidak boleh berfokuskan kepada hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa semata-mata kerana tuntutan usul meminta menilai bagaimana pihak lain seperti komuniti setempat, pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan turut memainkan peranan bagi memastikan sekolah adalah tempat yang selamat untuk murid. Inilah hasrat dan aspirasi utama Sekolah Selamat. Walau bagaimanapun, sayang, 1000 kali sayang. Mereka seperti katak di bawah tempurung. Mereka tidak pernah menilai hubungan kerjasama yang wujud antara sekolah dengan pihak lain. Inilah kegagalan kedua pihak kerajaan dalam menaklid usul perdebatan. Baiklah, mari kita lihat dan tumbangkan hujah mereka satu demi satu. Yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan PDRM akan menguatkuasa penggunaan pegawai perhubungan sekolah. Tapi telah kami tunjukkan kecuaian pegawai perhubungan sekolah yang tidak mahu memantau asrama sehingga menyebabkan kes buli dan kematian. Jelaslah Sekolahku Selamat bukan tanggungjawab bersama kerana akhirnya guru yang terpaksa memantau anak-anak di asrama dan apabila isu buli berlaku guru disalahkan. Yang berhormat, Timbalan Perdana Menteri membentangkan dua hujah mereka dengan kata kunci sesi pembelajaran murid dan infrastruktur sekolah. Namun akhirnya hujah mereka sebenarnya adalah sama kerana mereka bercerita tentang infrastruktur semata-mata. Mereka berjanji hendak menunjukkan bagaimana pihak luar bekerjasama dengan sekolah bagi memastikan aktiviti pembelajaran dan kokurikulum serta majlis sekolah dapat berjalan tanpa ancaman. Tapi mereka hanya buktikan pembelajaran murid di dalam kelas sahaja. Silakan. Datuk, sekadar jenayah di sekolah hampir sifar. Mohon respon. Yang berhormat, kami dah tunjukkan tadi dalam hujah kami berapa peratus murid-murid di sekolah. Saya teruskan. Yang berhormat, Timbalan Perdana Menteri mengatakan ada kerjasama sekolah dengan pihak luar seperti Ikatan Muslimin Malaysia untuk membina suasana kelas yang kondusif seperti membaiki sistem pengudaraan yang baik. Namun, berapa banyakkah sekolah yang benar-benar mendapat bantuan untuk membaiki infrastruktur sekolah? Kami tunjukkan kepada anda hampir lebih 70% sekolah di luar bandar yang tidak menerima bantuan untuk diselenggara kerana kekangan kewangan daripada PPD. Agensi luar seperti JKR juga tidak boleh memberikan peruntukan kepada sekolah. Siapa hendak membantu sekolah? Siapa yang perlu tanggung? Jelaslah Sekolahku Selamat bukan tanggungjawab bersama. Yang berhormat Menteri Ketiga Kerajaan mengatakan
Kami tidak sayang agensi kerajaan maupun agensi swasta. Kami ucapkan terima kasih atas usaha mereka. Namun adakah usaha mereka sudah meliputi majoriti sekolah di Malaysia? Itu menjadi persoalan utama. Kalau belum, saya mohon berikan lebih banyak sumbangan supaya anda boleh buktikan sekolah selamat tanggungjawab bersama. Yang berhormat Perdana Menteri mengatakan program sekolah selamat dapat mengurangkan kes buli dan pergaduhan yang berlaku di sekolah. Ini merupakan satu penipuan terbesar. Tahukah anda menurut Badan Siasatan Jenayah Remaja PDRM, kes buli di sekolah-sekolah kerajaan semakin meningkat. Hampir lebih daripada 480 kes yang dilaporkan bermula pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Jika benar, program sekolah selamat boleh mengurangkan kes buli dan kes pergaduhan yang berlaku di sekolah, mengapa semakin ramai murid di sekolah yang dibuli? Mengapa kes buli menjadi teruk sehingga menyebabkan kes kematian? Di mana pihak berkuasa tempatan bagi membendung kes ini? Di mana warga komuniti setempat dalam membina kesedaran dalam masyarakat? Di mana ibu bapa pula bagi menasihati dan mengingatkan anak-anak mereka untuk sentiasa menghormati? Maka kita boleh tolak jauh-jauh hujah ini. Yang berhormat Perdana Menteri mengatakan program sekolah selamat dapat mengurangkan kes kemalangan yang berlaku di sekolah. Ya, saya tidak menafikan bahawa program sekolah selamat ini sekurang-kurangnya dapat membina kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan pemandu bas sekolah untuk menjaga keselamatan anak-anak ke sekolah. Walau bagaimanapun, sejauh manakah keberkesanan program ini dapat menurunkan jumlah kemalangan yang berlaku? Tahukah anda menurut laporan tata lalu lintas oleh JPJ mendapati terdapat lebih 85% kes kemalangan yang berlaku di hadapan dan kawasan sekitar sekolah adalah disebabkan oleh ibu bapa sendiri. Sekian, mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, sidang Dewan yang dihormati. Demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta bidasan-bidasan dari Yang Berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli Yang Berhormat membuat persediaan ucapan penggulungan, sidang Dewan membenarkan perbincangan selama 3 minit. Penggulungan.
Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan isu akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mempersilakan pihak pembangkang pertama yang berhormat Nur Amirah binti Muhammad Amin tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bertemu kita semula di arena penggulungan, arena yang akan menentukan pihak mana yang benar-benar memberikan justifikasi dan keadilan kepada usul perdebatan. Dalam arena penggulungan ini, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Pertama, menganalisis dan merumuskan kes meja kerajaan. Kedua, mengimbas dan merumuskan kes meja pembangkang. Ketiga, kita akan melakukan timbang tara perdebatan. Mari kita nilai kes meja kerajaan. Secara keseluruhannya, ada 3 kelemahan utama yang menggagalkan hala tuju perdebatan meja kerajaan. Pertama, mereka gagal menggariskan dengan jelas dan terperinci apakah ciri-ciri eksklusif yang ada dalam sekolah selamat dan tidak menghuraikan dengan lanjut bagaimana ciri-ciri ini membuahkan kejayaan secara menyeluruh kepada semua pihak, murid, guru-guru, kaki tangan sekolah, komuniti setempat, pihak berkuasa tempatan, ibu bapa juga agensi kerajaan dan swasta. Kedua, mereka gagal mentafsir perkataan tanggungjawab. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, tanggungjawab merupakan kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Maka, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya melambakkan usaha sekolah selamat tanpa menunjukkan bagaimana usaha tersebut berjaya menyelesaikan sesuatu isu. Barulah boleh kita katakan ini merupakan tanggungjawab. Ketiga, mereka gagal menarik frasa tanggungjawab bersama. Kita tidak boleh meletakkan subjek perdebatan sebagai guru dan ibu bapa semata-mata kerana dalam polisi pertama sekolah selamat telah menggariskan peranan dan tugas ibu bapa, komuniti, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kami di meja pembangkang pula tampil lebih kemas dan berfokus menceritakan tentang kelemahan-kelemahan pelaksanaan sekolah selamat. Kelemahan pertama, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan ibu bapa. Kelemahan kedua, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan pihak berkuasa tempatan. Kelemahan ketiga, kelemahan hubungan kerjasama sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta. Dalam hujah pertama, kami tunjukkan bagaimana ibu bapa sebenarnya tidak mahu terlibat dalam program keselamatan jalan raya di sekolah dan akhirnya menyumbang kepada ancaman keselamatan. Hujah kedua pula kami tunjukkan bagaimana pihak berkuasa tempatan mengambil mudah dan tidak peka tentang keselamatan anak murid sehingga ada kes kematian akibat buli. Hujah ketiga, kami tunjukkan bagaimana agensi kerajaan dan swasta tidak mahu memberikan sumbangan bagi memastikan pengawasan murid di sekolah mengakibatkan lebih daripada 400 kes penculikan, kes cabul dan banyak lagi. Timbang tara perdebatan, kami tampil dengan pembuktian lebih jelas, nyata dan boleh dilihat secara realistik berbanding mereka yang hanya melihat kepada kebaikan sekolah selamat di atas kertas konsep semata-mata. Mereka juga tidak pernah menafikan setiap fakta kes yang telah kami bentangkan. Maka, kes dan pembuktian kami tetap berdiri teguh. Akhir kalam, saya sedih kerana apa jua kes keselamatan dan jenayah yang berlaku di sekolah, akhirnya guru-guru di sekolah disalahkan. Adakah ini yang dikatakan sekolah selamat tanggungjawab bersama? Saya tinggalkan persoalan ini untuk anda jawab. Sekian, mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari pihak kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi Tuan Yang Dipertua. Bersua kembali kita di arena penggulungan. Arena yang lebih tenang tanpa sebarang izin laluan mahupun celahan.
Tuan Yang di-Pertua, saya akan melakukan 2 gerak kerja utama. Pertama, rumusan dan bidasan terhadap hujah-hujah pihak pembangkang. Dan kedua, rumusan dan pengukuhan hujah-hujah kami di pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, mari kita sama-sama analisis apa masalah utama di meja pembangkang. Masalah yang pertama, mereka langsung tidak menjawab beban bukti yang telah dikemukakan Perdana Menteri. Masalah kedua, kes mereka di meja pembangkang juga tidak bersemuka dengan kes kami di perwakilan kerajaan. Masalah ketiga, asas bangkangan mereka juga sangat lemah dan tidak menjawab tuntutan usul perdebatan. Pesan saya kepada meja pembangkang, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau kail panjang sejengkal, laut dalam jangan diduga. Dan dari pertama sampailah yang ketiga, mereka langsung tidak menjawab beban bukti yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Baiklah, mari rumus dan bidas hujah-hujah pihak pembangkang. Hujah pertama mereka, hubungan kerjasama dengan ibu bapa. Sedar ataupun tidak, ibu bapa sangat rapat dengan sekolah. Penglibatan aktif ibu bapa sering berlaku di mana-mana. Hujah kedua mereka, hubungan penguat kuasa tempatan. Ini hujah mereka yang lucu. Seolah-olah nak kata PDRM tak buat kerja. Kasihan polis kita. Polis sentiasa aktif meronda dan memantau sekolah. Hujah ketiga mereka, hubungan agensi kerajaan dan swasta. Pelbagai badan luar telah hadir ke sekolah untuk menyalurkan bantuan. Tuan Yang di-Pertua, hujah pertama kami di bawah kata kunci disiplin murid diperkasa, sekolah selamat dan sejahtera. Dalam sesi penghujahan, saya telah jelaskan bagaimana wujudnya kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan disiplin murid dapat ditambah baik. Seterusnya, mengurangkan masalah seperti buli, pergaduhan dan vandalism yang boleh menggugat keselamatan murid yang lain. Tuan Yang di-Pertua, dalam hujah kedua kerajaan di bawah kata kunci, sesi pembelajaran muridnya selesa dan selamat tanggungjawab bersama. Pada sesi penghujahan ini, Timbalan Perdana Menteri telah terangkan bagaimana pertama, sesi pembelajaran muridnya selesa juga merupakan elemen dalam sekolah selamat. Manakala yang kedua, dalam mendapat kondisi kelas yang selesa dan selamat ini menjadi tanggungjawab pelbagai pihak bagi merealisasikannya. Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga kami berdasarkan kata kunci infrastruktur terjaga, sekolah selamat dan sejahtera. Dalam penghujahan ini, Timbalan Perdana Menteri telah tunjukkan bagaimana dengan adanya tanggungjawab yang dimainkan oleh pelbagai pihak akan dapat memastikan setiap infrastruktur di sekolah selama ini untuk digunakan. Maka Tuan Yang di-Pertua, jelaslah bahawa selaku pihak kerajaan, kami tampil jauh lebih baik berbanding pembangkang. Kami lebih konsisten dan menjawab tuntutan usul perdebatan berlandaskan pendirian kami selaku pihak kerajaan pada hari ini. Menyokong penuh gagasan usul Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama. Maka usul Sekolahku Selamat Tanggungjawab Bersama wajar diterima sebulat suara. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang, maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini dan sama-sama membincangkan dengan hangat tetapi halus isu-isu yang diutarakan. Maka saya selaku Speaker Dewan menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, peserta jangan keluar dulu ya. Kita tunggu Ketua Hakim untuk menerima atau menolak usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dengar tak suara abang? Dengar tak? Dengar. Waalaikumsalam. Dengar? Dengar. Abid dengar tak, Abid? Abid dengar tak suara ikut? Dengar tak? Dengar. Suara dengar? Dengar ya? Okey. Okey. Saya tanya Habib dulu lah. Habib, mana menang? Kerajaan ke pembangkang? Abang dah tutup mic dah? Oh, sorry.